orang tak semayang pun. Hormatlah orang duduk bang di masjid tu. Tak ada duduk dalam bawah pokok tu. Tak ada duduk dalam kedai. Hormat waktu semayang. Kalau tak mau semayang pun hormat jadilah. Ni sudahlah tidak semayang. Angkuh, sambung pula. Tunjuk tak semayang tu. Bila perempuan ustaz ni pergi tegur. Oh, dia jawab. Dia kata aku sewa, aku bayar duit aku kan minta derang. Oh, apa ni cengeng tak kawan ni? Jawab balik ni. Dekat orang ni. Kawan ni bukan main marah. Main habak elok-elok. Ni. Time semayang kalau boleh pelan sikit baguslah. Pasal kami nak semayang. Ketambakan marah. Tak apa. Baru ni jadi. Lepas cerita semalam. Malam kita pergi mengajar di Penguluhin. Ternyata ni dia cerita. Baru jadi. Masuk waktu maghrib. Ustaz ni pun bang. Apa? Lepas bang semayang. Kata pagi esok. Tak bunyi apa di rumah dia. Selalu tak gaduh kunci jam. Jaga dengan radio dia. Bagi awal. Pasal nak pergi kerja. Bukan pasal nak semayang subuh. Bangkit awal pasal nak pergi kerja. Lebih kurang Cina cangkat juga lah. Cina cangkat bangkit awal. Pasal nak juris saya. Bukan pasal nak semayang subuh. Abang orang kita dukuk ni lama. Pok-pok ni pun bangkit awal juga. Bangkit awal juga. Tapi bangkit awal bersiap nak pergi kerja. Selalu ustaz ni tak gaduh kunci jam. Dengar radiogram dia, kena bangkit lah. Dia bangkit lagi awal pada ustaz ni. Tapi ustaz ni bangkit semayang subuh, dia tak semayang. Pagi tu jadi jaga terlewat sikit. Pasal apa? Tak dengar bunyi radio. Ustaz ni pun suruh bini dia. Dia kata tak lagi. Nampak dia keluar nak pergi kerja. Saya pergi tanya. Bila awak radio tak bunyi pasal apa? Tak bukan nak call, nak tanya. Pasal apa yang tak bunyi tu? Terlupa pasang ke? Karan tak ada ke? Dia tanya, perempuan dia kata la ilaha illallah. Semalam ni dia kata, waktu ustaz bang tu dia kata, radio kami terbakar. Kita duduk dengar ni lampu terbakar. Dia radio geram dia tu, wow, kata naik api. Kecupur. Bukan mereka terkejut. Bini ustaz ni pun terkejut juga. Waktu ustaz bang. Dia kata waktu ustaz bang. Mana hampa tahu ustaz bang? Kami dengar. Oh jadi selama ni hampa duduk dengar. Saja hampa pegerai radio. Patut mau terbakar rumah tu terus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab ada hadis Nabi kata di antara tanda sa'adah, tanda kebaikan manusia, jiran yang baik. Selain daripada rumah yang besar, selain daripada kereta yang elok, kenderaan yang baik, selain daripada itu, jiran yang baik. Itu tanda sa'adah. Tuhan bagi tak kita? Tanda bahagia kita. Orang yang duduk rumah selesa, ada kereta elok, jirannya baik, subhanallah. Tuhan pilih dia untuk terima kebaikan-kebaikan itu. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah, beriman dengan hari akhirat, duduk diam-diam ataupun bercakap benda elok-elok. Kalau tak ada benda baik boleh bercakap, duduk diam-diam. Kalau cakap lebih baik. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, hendaklah dimuliakan jirannya. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifah, ikram, respect, muliakan tetamu dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Nabi kata lagi, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu." Maksudnya kata Nabi SAW, Jibril selalu turun jumpa aku. Tiap-tiap kali Jibril turun, Jibril tak pernah lupa. Selain daripada turunkan wahyu, selain daripada bacakan Quran pada Nabi, selain daripada itu, Jibril selalu pesan supaya aku buat baik dengan jiran. Sehingga kan kata Nabi, "Zanantu," aku sangka, "annahu sayuwarrithu," sesungguhnya dia akan warisi harta aku. Oh, penting, jiran ni cukup penting. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, kata dia, "Al-jiranu salasah." Jiran ada 3. Jarun lahu haqqun wahid. Ada jiran yang kita ada satu tanggungjawab pada dia. Wa jarun lahu haqqan. Ada jiran kita ada 2 tanggungjawab pada dia. Wa jarun lahu thalathatu huquq. Ada jiran yang kita ada 3 tanggungjawab pada dia. Kata Nabi, "Fal jarul ladzi lahu thalathatu huquq." Adapun jiran yang ada 3 tanggungjawab kita dekat dia, al-jarul muslim zul rahmi. Jiran yang Islam, dan jiran itu juga ada pertalian kekeluargaan. Ini kita ada 3 tanggungjawab dengan dia. Kita duduk sebelah rumah, adik-beradik kita Islam. 3 tanggungjawab kita nak kena jaga. Yang pertama, hakul jawar. Yang pertama, hak sebagai jiran. Kena jaga. Sebagai jiran, kita kena jaga dia. Radio tak boleh duduk pasang derai-derai. Duduk koyor menjerit tak pasal-pasal tak boleh. Tak nak pasal-pasal tidur tenang di rumah bagi dia tak boleh tidur. Tak boleh. Tak boleh. Tengok dia tanam pokok serai tepi rumah kita, malam-malam masak jerang ayam hangat pergi jual pokok serai dia bagi mampus. Tak boleh. Pasal apa? Pasal jiran. Tak boleh. Duk buat naya kat orang, duk buat tahana kat orang, tak boleh. Orang Tanjung tahu tahana. Duk buat tahana kat orang, tak boleh. Esok kita kena buat tahana pula. Tak boleh duk buat tahana kat orang. Apatah lagi jiran. Tak boleh. Hak jiran kena jaga. Yang kedua, hakul Islam. Hak sebagai Islam kena jaga. Selain daripada hak jiran, hak sebagai orang Islam kena jaga. Ziarah dia ketika dia sakit, itu hak sebagai orang Islam kena jaga. Wa haqqur rahmi, dan juga hak hubungan kekeluargaan kena jaga. 3 hak kena jaga. Wa ammal ladzi haqqani, dan adapun jiran yang ada 2 hak, fal jarul muslim, jiran yang Islam. Kita jaga 2 aja. Kita jaga hak sebagai jiran dan juga hak sebagai orang Islam. Wa ammal ladzi haqqun wahid, dan adapun jiran yang ada 1 hak, fal jarul musyrik, jiran orang kafir. Kena jaga 1 hak, hak jiran. Kena jaga. Walaupun dia orang kafir, duduk sebelah rumah kita, sebagai jiran, kena jaga. Kita jaga pukul 3 pagi, pagi dengar ada bunyi di depan rumah, buka tingkap, tengok-tengok nampak orang pakai seluar pendek, bawa golok perak, labuh sampai ke pinggang. Dia jiran kita, nampak kawan pakai seluar pendek, golok perak duduk di pinggang, duduk depan pintu pagar rumah dia, kena telefon ke rumah dia. Habang kat dia, depan rumah hang ada orang bawa golok perak. Hak sebagai jiran, walaupun dia musyrik. Islam jaga sampai macam tu. Ni kan pula sama-sama Islam, tak jaga hak sebagai jiran, tidak jaga hak sebagai orang Islam. Bahkan sengaja-ngaja pula menyakitkan hati jiran Islam sebelah rumah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita duduk rumah flat, duduk rumah kembang-kembang macam tu, jagalah, kena jaga banyak, sensitif tu banyak. Kita ada anak perempuan seorang, kita tak boleh kawal anak perempuan kita, boyfriend dia duk main hantar depan pintu rumah, main hantar sembang pula depan pintu rumah jiran.
Yang jiran tu sakit dalam ni tak tahu nak habaq. Sakit.